لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita masih lagi membincangkan kitab penawar bagi hati berkenaan dengan sabar, dan kita telah menyebut berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan bagi orang-orang yang sabar. Yang pertama sekali, diampunkan dosanya oleh Allah dan mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan diberi ganjaran pahala daripada Allah, dan menjadi ikutan bagi orang ramai, serta mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil daripada dia menjadi seorang yang sabar. Jadi kesabaran ini merupakan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hamba-Nya, berdasar kepada arahan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ini merupakan suruhan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yang pertama sekali, isbiru, bersabar. Lepas itu wasabiru, mempertingkatkan kesabaran. Daripada ayat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, mana kesabaran ini merupakan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang memiliki kesabaran yang tinggi, maka dia merupakan berada pada kedudukan yang sangat hebat dalam agama ini. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, di antaranya suratul A'raf ayat yang ke-137, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Yang bermaksud, dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Maknanya kesan daripada orang yang sabar di atas apa yang Allah Ta'ala berikan, sama ada dia berbentuk nikmat ataupun dia berbentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada dia atas muka dunia ini, maka mereka akan disempurnakan janji Allah kepada dia. Apa dia janji Allah kepada orang yang sabar? Orang yang sabar ini diberi kemenangan. Dan kemenangan yang paling besar iaitu kemenangan masuk syurga Allah Ta'ala. Itu dipanggil sebagai Fauzul Kabir, kemenangan yang amat besar, kejayaan yang cukup gemilang apabila seorang itu masuk ke syurga Allah Ta'ala. Dan itulah yang kita harapkan, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita di kalangan mereka yang berada di syurga. Dan kalau kita tengok lagi, sabar ini sebagaimana Tuhan sebut dalam surah As-Sajdah ayat 29, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan daripada kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersifat sabar dalam menjalankan tugas itu. Kesabaran yang Allah Ta'ala titik beratkan itu ketika mana manusia menyeru kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di sana perlu kepada kesabaran.
Kita baca surah Wal Asri, kita tengok ayat belakang tu, watawasau bil haqqi, berpesan dengan kebenaran. Nak berkata benar di saat semua orang faham tidak benar adalah benda yang mencabar. Oleh kerana benda yang mencabar, kita perlu sabar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Bagaimana kebenaran tu dikaitkan dengan kesabaran dalam ayat yang Allah Ta'ala sebutkan itu. Bermakna orang yang benar ini dia kena duduk di atas betul-betul seorang yang sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi perkara yang dia nak buat tu perkara yang menyebabkan al-amru bil ma'ruf, perkara yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemungkaran yang berbentuk maksiat, yang berbentuk mencuri, berzina, minum arak, judi. Senang kita nampak bahawa itu adalah kemungkaran yang boleh dilihat. Dan orang semua pun kata kemungkaran, dan orang yang buat benda mungkar tu sendiri pun dia kata benda tu benda yang mungkar. Tapi yang paling payah, kemungkaran yang dicalipkan dengan amal ibadah, yang dianggap benda itu ibadah, sedangkan benda itu mungkar, benda itu tak betul. Contohnya, perbuatan-perbuatan yang tidak diajar oleh baginda Nabi SAW. Tapi benda tersebut dianggap sebagai satu ibadah. Ni benda yang dianggap satu ibadah ni, orang yang buat benda ni, dia nak tinggal lebih payah lagi daripada dia tinggal maksiat yang nyata, yang terang tu. Kalau berzina, mencuri ni orang tahu semua dah benda tu maksiat. Orang tahu semua. Tok Lebar pun tahu benda tu maksiat, Tok Jahir pun tahu benda tu maksiat. Jadi nak tinggal benda tu boleh kata kita fahamlah bahawa benda tu maksiat. Bila satu benda kita faham benda tu maksiat, kita nak tinggal mudah. Kalau buat juga tu bermakna kita ni cuba mencabar Allah Ta'ala. Yang jadi masalah, benda yang dikatakan ibadah sedangkan benda tu maksiat. Dah buat benda yang Nabi tak buat, kita sebut buat benda bid'ah, ni maksiat. Maksiat. Tapi orang yang buat tu dia rasa bahawa benda tu ibadah. Ini yang jadi masalah. Baik. Petang tadi sebelum saya mari kuliah, saya terbaca satu pernyataan daripada pejabat mufti wilayah berkenaan dengan lakaran capal Nabi yang duk pakai lama capal. Bila saya baca sampai habis itu baru kita faham di mana sebenarnya nak sebut. Tapi dia pusing tu banyak lah. Dia orang panggil, orang Kelantan kata kona lepe. Siapa nak terbalik mutu dia kona. Jadi saya nak beri teguran yang suci lagi murni daripada hati kepada jabat mufti wilayah. Yang pertama sekali, kita kena bezakan tabarruk dengan barang yang ditinggalkan oleh Nabi dengan tabarruk artifak ataupun lakaran yang dilakarkan dan dikatakan itu adalah lambang capal Nabi. Satu benda yang berbeza. Satu benda yang berbeza. Bertabarruk, ambil berkat dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi ini dibuat oleh para sahabat. Memang betul. Tetapi benda tu memang sahih hak Nabi. Benda tu memang sahih hak Nabi. Memang betul ada sahabat yang bertabarruk. Tabarruk ni yang ambil berkat dengan rambut Nabi, yang memang rambut tu hak Nabi.
Boleh nampak ni? Hak Nabi memang apa? Nak ambil berkat. Hak Nabi sungguh. Dan sahabat telah meriwayatkan bahawa rambut itu diletak pada topi perang dia. Khalid Al-Walid ke siapa letak pada topi perang. Dan hilang dalam peperangan. Hilang, tak jumpa cari. Bila hilang dalam peperangan, macam mana dia boleh cari, mari buat pameran pula. Sahabat pun tak jumpa cari. Ni hak orang petikan ni. Jadi Datuk Mufti dia kena faham sini dulu. Faham hak ni dulu. Tidak ada orang seorang pun yang menolak mereka yang bertabarruk dengan barang peninggalan Nabi. Hatta sahabat berebut-rebut ambil air daripada wuduk Nabi SAW. Memang betul. Sebab apa? Tubuh Nabi memang berkat. Ialah Nabi betul. Baik. Sekarang kita masuk pada selipar Nabi. Memang ada riwayat yang mengatakan ada sahabat yang menyimpan selipar Nabi, termasuklah Aisyah sendiri. Dan sahabat seorang tu dia simpan selipar Nabi, dia tengok selipar Nabi, dia menangis. Teringat ke Nabi. Tu je. Memang hak Nabi betul. Masalah sekarang ni, kerajaan Islam berpindah. Sekejap duduk di Madinah, lepas tu naik ke Baghdad. Islam ditawan. Benda-benda ni semua tak tahu pergi ke mana. Cuma dalam kitab ulama sebut, capal Nabi ada 2 tali. Maknanya, paduk gitu, Nabi kat tengah-tengah tu 2 tali gitu. Tu je lah. Ulama tidak ada yang melakarkan capan Nabi gini. Cuma dia kata 2 tali. Yang lakaran ni mari daripada mana? Lakaran ini adalah satu rekaan yang baru, yang bukan mari daripada sahabat ataupun ulama-ulama salaf. Tidak ada. Yang jadi masalah sekarang ni, lakaran gambar selipar Nabi ni digantung di kedai, digantung di rumah, diletak di atas kepala. Sunnah-sunnah jibliyah dia panggil. Sunnah-sunnah pakai jubah macam saya pakai, pakai tutup kepala macam tuan-tuan pakai ni. Sebab apa tuan-tuan pakai ni? Nabi pakai kepiah begini ke tidak? Nabi sentiasa tutup kepala dia. Kita tutup kepala dia. Sama ada kita nak tutup kepala dengan kain serban macam orang Saudi pakai tu pun tak apa juga, tak ada masalah. Sebab apa pakai jubah? Sebab Nabi pakai, kita dapat pahala juga. Tapi yang dapat pahala besar sekali orang yang menutup aurat. Tak kira lah pakai baju cara Cina, cara India, asal tutup aurat. Cuma tambah lagi pahala bila kita pakai jubah sebab sama dengan Nabi. Tu je lah. Soalannya, kalau awak kata selipar Nabi tu dua tali dia, awak kena pakai selipar yang 2 tali lah. Selipar apa 2 tali? Selipar Jepun. Dan awak belilah selipar. Kalau awak kata itu lakaran selipar Nabi, buatlah lakaran pakai di kaki. Kenapa nak junjung atas kepala? Alasannya sebab hak Nabi. Masalah sekarang, ulama sebut 2 tali je, dia sebut begitu je. Lakaran tidak ada. So, kenapa siapa nak kena junjung atas kepala dah? Kenapa kena ada logo? Islam ni kena ada logo. Mana ada? Logo ni tidak, Islam tidak ada logo. Islam tu sendiri cok nama daripada Allah. Allah yang cok nama Islam ni. Sibghatallah, Allah Ta'ala sebut. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini cok daripada Allah. Dan tidak ada jenama yang paling baik melainkan jenama daripada Allah. Jadi minta tolonglah, minta tolong jangan mengelirukan masyarakat. Dia terang bagi habis. Jangan buka pintu nak suruh masyarakat ni boleh jadi syirik. Jangan. Sebab apa? Sebab dia pakai tu, pakai dengan kepercayaan.
Pakai dengan kepercayaan, letak dalam kereta. Ada kepercayaan letak dalam kereta. Dan orang yang jual tu, jual orang panggil nak komersialkan benda tersebut. Nak komersialkan benda tu. Tuan-tuan bayang kalau topi laman naik laman Adidas tu lah harga RM15. Laman capa tu boleh jadi 100 lebih. Apa benda cerita? Nampak ni? Sebab tu saya nak jawab hal tu dulu. Dan saya tak marah pada Datuk Mufti wilayah ni. Dia juga orang dia ada ilmu, saya tahu. Anak kepada tuan guru yang hebat di Kelantan. Tapi saya nak supaya dia timbang dengan neraca yang adil apabila berdalil. Apabila masyarakat duk kalut dengan benda ni, kenapa capal? Kenapa tidak tongkat? Nabi naik unta, kenapa tak pakai topi hot camel tu? Lama unta tu. Nabi juga pakai sugi, kenapa tak lakarkan kayu sugi yang betul-betul kayu sugi? Memang gitu kayu sugi. Nah, letak atas, kenapa tidak buat benda-benda tu? Kenapa sugi kita bersugi? Kenapa unta? Kita kata Nabi naik unta, naik unta, kita naik unta. Kenapa pakai jubah? Kenapa tidak lakarkan unta, jubah apa sekali tu buat logo juga? Kenapa perlu capal? Kira jubah tu lebih hebat lagi yang menutupi tubuh Nabi, capal yang menurungi kaki Nabi. Tapi jubah tu yang menutup tubuh Nabi. Kenapa tidak lakarkan lamban jubah? Kenapa jubah kita pakai, capal kena lakar, gambar kena buat logo? Tu masalah. Tu yang perlu dihuraikan oleh Tuan Mufti sebelum menghuraikan bab lain. Baik. Habis itu. Nak faham-faham, tak faham sudah. Senang je mengajar ni lah. Nak faham-faham, tak faham, tak tahu lah nak macam mana. Dan kami jadikan di kalangan manusia pemimpin yang membimbing manusia ke arah jalan Allah Ta'ala dengan kesabaran. Memang nak bawa manusia kepada jalan yang betul, memerlu kepada kesabaran. Dan Nabi lah orang yang paling banyak sabar sekali. Allah menegaskan lagi, dia kata, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat ke-10. Sebenarnya orang-orang yang bersabar sahaja akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan sabar dalam Al-Quran ini lebih kurang 70 tempat. Perkataan sabar. Yang tadi sabar. Yang kedua kita baca surah Az-Zumar tadi, hanya orang yang sabar sahaja dikira pahala bighairi hisab, tidak terhitung hasil daripada kesabaran dia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dia kata, "Fis sabri ala ma takrahu khairun." Hadis sahih, sabar terhadap perkara yang kamu benci itu satu kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sebenarnya perkara yang kamu sukai itu tidak akan kamu perolehi melainkan kamu sabar atas perkara yang kamu benci. Sabar di atas perkara yang kita benci. Itu satu benda yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam bab kita suka pun kita kena sabar juga. Dalam bab kita benci pun kita kena sabar. Maknanya sabar itu menjadi pakaian. Menjadi pakaian kepada kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, taqwa itu menjadi pakaian. Kita semua ni, walibasut taqwa. Pakaian takwa. Bila kita pakai ni, makna kita tutup tubuh kita. Kita dipakai dengan takwa, bermakna kita telah menutup tubuh kita daripada sebarang anasir yang boleh menjahanamkan iman kita. Kerana ada pakaian takwa. Begitu juga dengan pakaian sabar. Pakaian sabar yang kita pakai boleh menutup segala ruang untuk syaitan menjentik hati kita ni untuk sifat tergesa-gesa dan sebagainya. Sebab sabar itu lawan dia tergesa-gesa. Nabi memang bukan orang yang tergesa-gesa. Nabi bukan orang yang gelojoh. Nabi bukan orang yang cepat marah, tidak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia marah apabila bertempat dan dia sabar lebih banyak daripada dia marah. Dia sabar lebih banyak. Kadang-kadang benda yang Nabi sabar itu kita tak boleh nak fikir dengan akal kita. Kalau kita letak diri kita di situ, sudah tentu kita akan marah. Tapi Nabi SAW tidak marah. Ada benda yang memang Nabi marah.
Memang Nabi larang betul, Nabi marah sungguh benda tu. Sebab mereka tidak mahu mendengar perkataan Nabi SAW. Ataupun ada sahabat ni, bila Nabi meletakkan satu hukum, mereka cuba nak mengurangkan hukum yang Nabi tetapkan. Ada cerita kan, sehingga Usamah pergi jumpa dengan Nabi, dan Nabi kata, inilah yang menyebabkan Bani Israel itu hancur, oleh kerana mereka membantah apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi mereka, dan Nabi mereka sebut kepada kaum mereka. Nabi kata, lau kana Fatimah saraqat, dikalau Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masa tu Nabi bercakaplah keadaan merah muka. Masa tu Nabi bercakaplah keadaan marah. Boleh faham tu? Baik. Sabar itu boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. 3 peringkat sabar. Kita tengok peringkat macam mana. Yang pertama dia kata, peringkat yang lebih tinggi dan lebih kuat, bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Apa makna dia? Peringkat yang tinggi dan kuat, kata dia, dalam melawan serta menghina setiap perkara yang menyeru ke arah keinginan nafsu, sehingga tidak tinggal sikit pun untuknya kekuatan bagi mengerjakan keinginan nafsu itu. Seseorang tidak akan dapat sampai kepada peringkat ini melainkan dengan istiqamah dan mengekalkan sabar secara berterusan serta bersungguh-sungguh. Oleh itu, mereka yang sampai kepada peringkat ini termasuk dalam keadaan orang yang sabar. Ini seperti tegaskan dalam ayat yang berikut, dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Firman Allah, sungguh sebenarnya orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu, maka tidak ada kebimbangan daripada sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan tidak pula mereka berduka cita. Baik, yang paling tinggi sekali, iaitu peringkat yang mana dia kuat dalam melawan dan menghinakan perkara yang diseru dia ke arah mengikut hawa nafsu. Maknanya dia seorang yang boleh tahan segala bisikan yang datang kepada dia, bisikan hawa nafsu, dia tahan sungguh-sungguh sehingga dia mencapai satu benda yang ada pada jiwa dia, orang panggil istiqamah. Istiqamah. Baik, macam mana istiqamah ni? Istiqamah ni, kita kata dalam bahasa Melayu dia, bahasa Melayu ni miskin bahasa sikit lah. Miskin bahasa sikit. Bahasa Arab ni sebut istiqamah ni kita faham lah. Bahasa Melayu dia kata teguh pendirian. Istiqamah. Nak faham lagi gini, istiqamah ni gini, nak suruh faham. Saya biasa buat contoh lah. Tuan-tuan minum air apa pun, tuan-tuan tidak akan rasa sudah kalau tuan-tuan tak minum air masak. Betul tak? ABC ke, air cendol ke, air kacang ke, air apalah, air ketum ke, kalau minum lah. Jadi minum air semua tu, terutamanya air yang manis. Allah, kalau tuan-tuan pergi di Fatani tu, teh tani dia panggil tu, teh sekat ni, susu sekat gelah ni. Minum boleh 3 hari, kerak kaki buang. Macam mana? Tapi sedap lah teh dia tu. Tu. Kita pun minum, kita kata oh, sedap. Sedap lah, manis. Ada orang tak boleh minum sebab terlalu manis. Lah sekali tuan-tuan makan apa-apa pun, air kosong satu. Boleh faham tu? Air kosong. Itu contoh pada istiqamah.
Maknanya orang yang istiqamah dengan satu benda tu, dia tidak dapat duduk kecuali dia buat benda tu dulu. Kalau orang tu dia istiqamah baca Quran, lepas asar dia baca Quran. Kalau kawan dia mari lepas asar tu, dia rasa macam lepas asar ni, tiba-tiba kawan dia mari pukul 6 baru kawan dia balik, kata pukul 6. Pukul 6 tu cepat-cepat dah ambil sembahyang, dia buka Quran dia baca. Masa dia duduk cakap dengan kawan dia tu, dia rasa gelisah dah. Gelisah duk fikir, aku ni tak baca Quran lagi, tak baca Quran. Sehingga orang nak mari rumah dia, dia pesan jangan mari lepas asar lah. Kalau nak mari lepas pada pukul 6 tu boleh marilah. Sebab daripada asar sampai pukul 6 tu kita baca Quran, kita kata. Kita tak akan tinggal. Orang yang istiqamah mari masjid. Mari masjid sembahyang jemaah istiqamah dia. Dia sembahyang di rumah tu dia rasa macam tak sedap sembahyang di rumah. Sebab apa? Sebab dia sembahyang masjid. Dia pergi duduk rumah anak dia Kuala Lumpur seminggu, kebetulan PKP sebulan. Sembahyang di rumah, Allah dia kata tak selesa. Sebab apa? Hati duk terikat dengan masjid. Tu istiqamah tu orang panggil tu. Orang yang istiqamah dengan satu benda, tiba-tiba ada halangan untuk dia buat benda tu, dia dapat pahala benda tu. Hak dia buat. Istiqamah dia mari masjid. Tiba-tiba ada halangan daripada mari masjid. Contoh, Omong sekilan-sekilan tak boleh mari masjid sebab PKP, nak ikut SOP macam-macam lah. Hati dia duduk di masjid dan dia rasa tak sedap sembahyang di rumah ni, berasa macam mana tak tahulah. Dia dapat pahala walaupun dia sembahyang di rumah. Sebab ulul amri kata dia tak boleh mari masjid. Dia pula ada penyakit, tak boleh mari masjid. Dia nak mari tu Tuhan saja yang tahu. Dapat pahala juga. Sebab apa? Sebab dia telah istiqamah buat benda tu. Itu gambaran istiqamah yang saya boleh bagi. Orang yang begini ni sabar dia kuat. Sebab dia boleh lawan. Sesuatu perkara tu telah menjadi darah daging dia. Darah daging dia. Istighfar yang dia sebut, zikir yang dia baca mengikut sunnah Nabi SAW, sembahyang jemaah dia buat, majlis ilmu yang dia hadir. Kalau dia rasa daripada maghrib sampai ke isyak ni duduk di rumah, dia rasa macam lain. Dia mesti pergi ke masjid, dengar orang mengajar, barulah rasa istiqamah orang panggil. Rasa tenang jiwa dia. Baru rasa sedap. Macam orang yang biasa makan nasi, tiba-tiba tak boleh makan nasi, rasa macam mana? Ada kawan saya tu dia kata kena kurang nasi, dia kata. Saya sakit gaut. Gaut ni punca daripada gula. Air manis saya tak minum dah air manis. Tak minum air manis. Satu lagi dia kata kena nasi. Nasi tu kena, kalau boleh jangan makan. Bunyi jangan makan tu kita pun macam mana tak makan nasi ni. Duk hidup dengan nasi selalu lah. Duk istiqamah dengan nasi tu. Boleh buat juga. Try buat, boleh buat. Tapi rasa macam habis orang kita nak marah. Sebab tak boleh makan nasi. Kata-kata tak boleh buat ni saya ni, tak boleh. Kata kurang. Kalau satu tu makan separuh. Sekali sehari. Malam-malam makan lauk saja. Jangan makan ni. Try lah kita. Tapi nak istiqamah dengan hak baru ni, nak banding dengan hak lama tu, Allah Akbar. Tapi turun banyak lah. Turun tu, berat banyak. Dulu saya makan tak kira waktu. Kalau saya pergi Kuala Lumpur tu, daripada Kelantan nak sampai Kuala Lumpur tu, 6 kali berhenti makan. Tanya driver saya tu. Tak. Kalau pukul 3 pagi sampai tu, Allah kata lapornya, pergi McD, KFC makan. Makan memang tak ingat dunia sungguh. Memanglah Nabi kata perut ni asal daripada punca penyakit macam-macam. Betul lah. Nabi sebut. Makan sungguh. Nak jalan pun tak larat dulu. Jalan jauh-jauh tak boleh. Sikit lutut. Lepas tu kena penyakit ni. Nak bagi istiqamah. Kalau nak berkata istiqamah, kita duduk biasa makan nasi. Istiqamah dengan nasi tu. Allah letih. Tapi Alhamdulillah lah. Allah Ta'ala bagi. Jalan pun boleh laju. Boleh berjalan jauh. Lutut pun tak sakit. Hasil daripada kurang makan. Lepas tu dia duduk ajar baru, benda baru. Dia kata,
Ada dia kata satu cara lagi, minum air saja selama seminggu. Allah kata mampu ke aku minum air saja seminggu. Nasi tak makan. Dia kata nak reset tubuh kita, dia kata biarlah. Awak buat seorang lah, biar saya tak buat pun tak apa lah kata. 3 hari tu macam nak mati dah. Seminggu tak tahu. Bismillah. Tapi kawan-kawan saya, dulu mungkin kita duduk luar negara, mungkin jalan banyak. Kita makan kambing ke apa ke, berjalan banyak. Nak pergi kelas tu tak naik taksi apa, bawa air botol sebotol, jalan habis air tu. Jadi minum air pun cukup. Jalan pun banyak. Hidup Malaysia ni, balik sini, situ nak pergi situ pun kenderaan. Nak pergi dekat tu kenderaan. Kalau sini ke masjid baru tu, nah, atas lagi tu, sampai ke Santan, Masjid Santan, jalan kaki. Jalan kaki. Taksi berhenti luar ni, nak masuk dalam rumah Syekh nak pergi, jauh. Taksi masuk mahal. Arak ni semelih lalu. Sampai depan rumah tu mahal sikit. Jalan kaki, jalan. Jalan kawan-kawan, hari tu boleh berjalan. Balik Malaysia ni nak berjalan situ pun malah lah. Nak bergerak tu penyakit banyak tu boleh jadilah. Saya duk fikir sorang-sorang begitu. Makan pun sama je, makan dulu pun cuma peluh banyak. Sekarang ni peluh tu tak ada, tak keluar peluh. Memang itu mudarat. Dan nak beritahunya istiqamah satu benda tu di atas kebaikan, orang boleh buat macam tadi. Kawan saya seorang lagi tu, dia tak boleh makan nasi kalau tak ada wudu. Salah juga. Orang Kelantan. Dia kata aku tak ada apa wudu ikan goreng, telur. Tak apa dah dia kata. Botol wudu saja rumah dia tu. Wudu. Bini dia pun happy, bini dia. Dia kata saya, ustaz, dia kata, cik abang saya tak apa, tak masuk, tak apa, ada wudu, tak apa dah. Wudu, ikan singgan. Hak tu menu wajib. Nak buatlah kari ke apa, menyayu ke, hak tu mesti ada. Satu penyakit juga, istiqamah dengan wudu dia panggil. Dia pergi Mekah bawa wudu. Bawa wudu pergi Mekah. Nak beritahu tuan-tuan, bawa wudu, letak dalam kargo, siapa tu kat pecah sebotol, habis baju bau wudu belaka. Nak suka sungguh kawan seorang tu. Last sekali beli wudu hak serbuk tu, ada hak serbuk jual tu dah. Tu lah upgrade sikit. Tapi tak boleh hidup. Dia makan nasi arak pun dengan wudu. Saya kata kalau arak tengok mu bengong arak kata. Makan nasi arak pun wudu juga, ada wudu, cicah wudu. Allah kata, wudu sungguh. Adalah. Itu jenis istiqamah dengan wudu. Jadi nak sebutnya istiqamah itulah yang boleh membawa kepada seseorang itu sabar apabila dia digodok nafsu. Kita ambil istiqamah itu, letaklah ibadah. Letaklah ibadah kita. Orang yang istiqamah berzikir, dia boleh lawan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab dia telah ada istiqamah dalam diri dia. Karena itu Tuhan sebut dalam ni, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qarabuna Allah. Allah sebut Tuhannya Allah. Sebut Tuhan Allah. Siapa pun boleh sebut Tuhan Allah. Tapi nak istiqamah di atas perkataan dia tu, dengan mengerjakan amal ibadahnya, menjadi hamba Allah semata-mata. Apa yang dia dapat? Fala khaufun alaihim. Dia tidak akan takut kebimbangan benda yang tidak baik berlaku pada dia. Kenapa? Karena dia telah yakin dan dia telah sabar di atas ujian yang Tuhan bagi. Bila mari je ujian yang tidak baik bagi dia, takkanlah Allah Ta'ala nak buat tak baik, aku buat baik dengan dia. Ni ujian. Bila ingat ujian, maka sabar. Dalam kepala kita ni, kita kena ada bahawa Allah tidak sekali-kali buat tak baik kepada orang mukmin. Allah ni sifat dia Arhamur Rahimin. Allahu waliyul ladzina amanu. Tuhan sebut, aku yang menjadi pemimpin, aku yang menjaga orang beriman. Maka semua orang beriman yang mengaku Tuhan dia Allah kena yakin bahawa Allah yang menjaga dia. Syaitan pun mari, dia usik, dia bisik macam-macam. Tuhanmu tak sayang kamu dah, Tuhanmu ni begini, Allah Ta'ala ni begini. Allahu Akbar. Syaitan ni memang dia gitu. Dalam semayang pun mari. Semayang pun mari. Duk baca bismillah 2-3 kali, bismillah. Bahasa macam tak betul bismillah tu lah.
Padahal kita dah baca depan tok guru kita dah, tak laki dengan tok guru kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan tu juga kita baca lah semayang, duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. Bismillah lagi. Tok imam habis wadduha peduk bismillah. Syaitan kata tak betul. Bila syaitan kata nak betul ni bila? Masa tok imam nak rokok dah, syaitan kata betul. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca. Malaikat nak tulis pun tak dan juga. Bawa baca apa tak tahu. Allahu Akbar. Masa akhir-akhir tok imam nak rokok tu, baru syaitan kata, ni hak betul. Kenapa ni? Belum pada tu bismillah, bersepak 5 kali bismillah. Duk tepi kita pula gerak nak menampar. Bismillah mengaji lagu mana ni. Nah, apa baca Fatihah tak betul. Bahasa tak betul baca Fatihah. At-tahiyah apa kata? At-tahiyah wala maqali. Letih lah orang gini letih. Semua ni orang panggil waswasus syaitan, dia panggil waswasus syaitan. Dan waswas syaitan ni dia boleh hinggap kepada orang ibadah nombor 1. Waswasus syaitan, orang ibadah lah yang kena waswas syaitan. Dia kena nak panah waswas ni, habis. Rasa akad takbir tak betul. Rasa duk mari fikir baju ni kena ni baju habis. Siapa tak nak buat apa? Teruk sekali waswas ni dia boleh jadi gangguan kepada mental. Dia rasa semua kotor, dia rasa macam hak ni tak bersih, dia penyakit apa? Dia ada penyakit Alzheimer tu, saya lupa dah. Doktor bagi tahu penyakit tu. Penyakit rasa macam kotor benda ni. Dia rasa nak lak sama benda ni. Baju dia pakai sekali dia pergi dia merkit, dia rasa macam kotor. Oh mari Covid tak tahulah. Air rumah dia naik melambung. Basuh baju dah. Takut Covid, takut tu. Sebab apa? Itu semua waswas syaitan. Waswas syaitan. Mula-mula ibadah dulu, lepas tu dia masuk benda-benda lain. Habis. Ini punca dia bila kita tidak pandai meletakkan diri kita bahawa setiap apa perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita merupakan ujian. Bila duduk di situ, insya-Allah waswas syaitan tidak akan masuk. Ujian. Anak kita contoh, kita beli motor ke dia, tak dah seminggu, bom, balik motor. Orang mukmin dia kena kata ujian dulu nombor 1. Dia tak marah lagi, marah juga ke anak tu, marah. Tapi orang yang jenis kena jarum syaitan ni, ni apa dia bawa motor begitu, anak ke anak orang ni. Bawa dia bagi ke anak dia. Kalau mu tak pergi situ tak jadi, dia kata. Kalau mu tak pergi tu tak jadi, kenapa kamu pergi? Kalau kamu tak pergi tak jadi. La ilaha illallah. Betul kan kita bercakap gitu? Itu qadarullah, takdir Allah Ta'ala. Ada jalan lain untuk kita nasihat anak. Abah bagi tahu dah jangan pergi juga. Tu cara nasihat dengan baik. Ni jadi gini susah, naik motor slow-slow kata-kata awak buat aja laju. Kalau jadi gini ni, habis lutut-lutut ni kena jahit semua ni, susah kita. Kita dah orang susah dah, motor tu ada sebuah dia. Kalau rosak motor tu tak beli dah hak lain. Lebih baik lagi kita kata gitu, ni apalah jadi begini, berlaku begini. Kalau mu tak gini tak jadi begini. Kalau ni banyak benda kalau ni. Nah, kalau ni macam-macam kalau. Pasal dak mai kalau lah wikora politik sudahlah. Kalau ni wikora politik. Kalau mu sokong aku benar menteri. Mu timbalan. Tu orang politik. Orang politik hiduplah keadaan kalau gitu dah. Kalau cik undi-undi saya semua, saya akan bagi ni. Kalau 5 tahun dah kalau, tak ada apa-apa pun. Nampak kan dia? Awi kau orang politik sudahlah. Kalau tu kita tak payah main. Nabi marah. Kalau kata wa kata, Nabi kata. Orang yang kata lau kata wa kata. Kalau begini, kalau begini. Tak payah kalau. Tak payah. Kita kena yakin bahawa Allah SWT tetapkan satu perkara bagi kita, ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Ada hikmah. Sakit, siapa dia nak sakit? Kalau saya suruh angkat tangan tuan-tuan dengan ramai-ramai, siapa dia nak sakit? Tak ada orang nak sakit, orang nak sihat semua. Tapi duk fikir seorang-seorang, kenapa Tuhan bagi sakit? Ada sebab.
Sebab yang pertama sekali Nabi sebut oleh hadis, sebab Allah tak nak ampun dosa kita. Allahu Akbar. Orang yang sakit berat sebelum mati, kita tengok, oh sakit berat dia, tak boleh nak bergerak, berapa pampers pun isteri dia pakai semua sekali, begini. Kita tengok ke dia dah, oh beratnya. Tapi ada benda yang Tuhan nak bagi ke dia kalau dia sedar. Tuhan nak hapus dosa dia tu di atas beban sakit dia tu. Kalau dia sabar, taklah bagi syurga ke dia. Syurga ke dia. Sebab tu ramai kita dapat orang yang sakit-sakit berat, tapi apabila dia mati, Tuhan bagi kemudahan bagi dia. Kemudahan Tuhan bagi pada dia. Sebab mungkin dia tu banyak dosa dengan Allah, dan Allah Ta'ala cara Allah Ta'ala nak kifarahkan dosa dia ni, Tuhan ampunkan dosa dia, lepas daripada minta ampun dengan Allah Ta'ala, mungkin caranya Tuhan bagi sakit yang luar biasa kepada dia. Kita kena fikir benda tu satu perkara. Sakit yang Tuhan bagi pada kita ni adalah penghapus dosa yang Tuhan nak bagi pada kita. Lagu-lagu mana pun, macam-macam mana pun, kita kena tanggung. Tanggung dalam keadaan berobat tu berobat. Ada orang mari mengadu pada saya, dia kata, ustaz, saya beli obat tak jadi apa. Masalah bagi dia. Beli obat makan tak jadi apa, nak buat macam mana? Nah, kita kata bukan obat tu yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Betul. Ada seorang beri obat saya, obat gaut apa tahu dia bagi. Saya makan ustaz dah 3 kali makan je ustaz, hilang bengkak. Dia bagi pada saya makan tu lagi bengkak. Sudah. Dah kalau kita nak marah ke dia lah tak? Tak apalah kita fikir sekarang, dah. Bukan obat ni. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Bukan asbab obat. Di sinilah orang panggil akidah kita. Kepercayaan kita letak pada Allah SWT 100%. Kerana Allah ni syafi, pengubat. La syifa illa syifauka. Tidak ada menyembuh segala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi ajar pada kita lah, kalau kita sakit berdenyuk sangat tu kan, kita letak tempat kita berdenyuk. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanil lammah. Tu di antara bacaan-bacaan Nabi ajar. Letak pada tempat kita sakit duk berdenyuk sangat tu dah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanil lammah. Di antaranya, nah, ambil lagi, letak lagi denyuk, boleh tidur insya-Allah. Boleh tidur. Tuhan Nabi ajar pada kita buat dah moga. Sikit gaut. Siapa ada sikit gaut sini, ada tak? Pernah sakit? Oh, sakit. Sakit sampai tahap angin kena kaki tu sakit. Kalau bini duk main menitah kat kaki tu tak sedut marilah, aku terajang. Dia duk main langkah kaki tu tak. Dia langkah tu kita rasa sakit. Nak tidur tak boleh. Agak kau obat tahan sakit lah. Tapi tak boleh makan sangat obat tahan sakit ni. Sakit boleh jadi buah pinggang rosak. Tidur gitu. Tapi ada Nabi SAW. Sebab sakit-sakit timbul daripada dulu lagi. Ada sahabat-sahabat ni jenis sakit yang tak pernah tidur. Nabi ajar pada dia doa-doa. Bila dia yakin pada Allah SWT, tak ingat. Doa orang yang sakit ni dimakbul oleh Allah kerana pengharapan dia tinggi. Dia berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya penyakit dia sembuh. Pengharapan dia tinggi. Sebab tu saya kata dulu bahawa kita bukan sahaja pergi melawat orang sakit sunnah kita doakan dia. Malahan sunnah juga kita suruh dia mendoakan kita. Sebab dia tu sendiri adalah seorang yang sakit, dan ketika mana dia sakit, pengharapan dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, kita kena sama-sama sabar. Yang pertama, sabar peringkat tertinggi, dia tidak takut dan tidak gentar dan dia tidak sedih dengan apa yang telah pun berlaku. Hak dia nak pergi jalan depan ni akan datang, dia tidak takut melainkan pada Allah. Hak belakang sudah-sudah hak dia apa semua berlaku, hak sedih tu, dia tidak akan rasa duka cita. Sebab apa? Semua tu qaddarullah. Tuhan telah tetapkan kepada dia. Kita ni ada artis yang melakonkan drama yang Tuhan dramakan. Kita kena lalui. Kalau kita tak boleh lalui satu perkara pun, kalau Tuhan tetap bagi kita, kita lalu. Akhirnya ada satu cerita. Dia menikah dua. Bila menikah dua ni, sukalah mula-mula menikah ni.
Bini nombor satu tak tahu. Nikah dua, bini nombor satu tak tahu. Tak apa lagi. Bini nombor satu tahu tu kan. Allah. Lebih pada perang Palestin Israel lagi. Orang-orang hari-hari balik bini nombor satu buat masam je. Begitu begini Allah. Pening. Untuk laki ni pening. Dah 3 bulan pening. Waktu perang dunia tu 3 bulan. Mari jumpa kita. Dia kata, ustaz nak buat lagu mana? Ustaz tolong buat air lah. Kata tolong buat air. Air nak suruh sejuk-sejuk hati, dia kata. Saya kata penyakit lagu ni minum air luar lori pun tak baik. Dia kata ni lagu ni. Bukan minum air sebotol 2 lori pun tak baik, tak sembuh penyakit ni. Lepas tu dia kata, ustaz, dia kata kita nak cerah. Dia kata bini nombor 2 cerah. Buat apa tak mampu ustaz. Dia kata tak mampu. Saya kata ke dia, saya kata satu benda lah kita bui ke dia supaya dia tenang sikit lah. Saya kata gini lah, saya kata, masa awak nak menikah tak awak fikir mampu ke tak? Masa nak menikah tu dia fikir mampu. Dah. Saya kata nak buat sunnah Nabi ni payah belaka. Bangun sembahyang tengah malam payah. Nak puasa sunat payah. Puasa sunat Isnin Khamis ni payah. Betul tak? Kita kata nak puasa pagi tadi, tiba-tiba kawan telefon, "Mai, capati lu." Sudah. Dah. Orang lain boleh makan belaka, kita nak puasa sunat. Cabaran betul. Nampak ni? Payah. Termasuklah saya kata nak ramai isteri ni payah juga. Minta maaf lah orang perempuan cerita je ni lah. Orang perempuan lah kot dia barah saya. Ni. Jadi nak buat sunnah ni payah belaka. Awak buat ni benda yang payah, ada awak kena terima lah. Sebab apa jadi gitu? Awak tak bagi duit kau? Dok ustaz dah kata bagi belaka dah dia. Orang kaya bukan orang tak kaya. Kereta sebiji seorang. Jadi perangai. Atau ustaz, saya baik juga dengan perempuan, bini nombor 1 dia tu. Dia dengar tahu live malam ni. Tak apa dah, tak sebut lama. Lepas tu bini nombor 1 tu pening dia lagu bala ustaz gini. Saya pun kata beginilah, kak kata kena sabar banyak. Mau sabar ni gini ni sabar ni, dia kata pada saya. Kata bukan sabar begitu tu. Dah sabar dia sabar boleh syurga, saya kata sabar. Lepas tu kak nak tahu, dia kata sebab apa dia kata dia tu nak kahwin lagi. Kata dua-dua ni kawan saya belaka. Saya kata ni, abang pun kawan saya, kak pun kawan saya. Kak ada penyakit, dia kata. Dia kata ada ustaz, penyakit kecil manis tinggi. Perempuan tu. Faham? Abang tak ada penyakit, dia sihat. Sebab tu saya kata kalau kak beri izin nikah ni, kak reda baik-baik, kecil manis pun baik, saya kata. Kita syarah ke dia. Dia tengok kata, orang lelaki gitu belaka, dia kata. Marah kita orang lelaki gitu belaka. Cerita. Saya kata, tak, saya kata betul. Kak cubalah doa pada Allah. Doa pada Allah. Lalu bila dua ni kak, dia kata, ada masa kak boleh rehat. Sebab kak kecil manis. Tanya cik abang balik umur hak muda, kak boleh rehat. Dia kata, saya kata gitu. Rehat orang kecil manis ni perlu rehat banyak. Tapi kalau kak seorang, bayangkanlah. Abang tengah segar lagi. Tahu Kak Ali tiap-tiap malam. Kak kecil manis, saya sebut gitu. Hidup mikir sorang-sorang. Duduk lebih kurang dalam beberapa bulan tu. Dia mesej kata, ustaz dah kata sembuh si kecil manis. Aku kata dah, kata aku tak percaya. Jadi boleh jadi penasihat juga lah kita. Nak beritahu. Itu cerita dia nak beritahu. Memang payah. Memang payah. Ni bukan menggalakkan nikah dua ni, kena faham betul-betul ni. Orang perempuan jangan marah ni. Saya sebut sekali lagi ni. Cuma saya nak bagi tahu cerita. Ketika manusia duk serabut dengan ujian tu, ada dia fikir nak cerai bini dia. La ilaha illallah. Nak cerai bini. Nak cerai pula bini hak nombor 1. Jangan cerai. Banyak orang gitu, bila kahwin muda cerai bini nombor 1. Jangan. Kita susah dengan dia, kita senang dengan dia, mula-mula bina dengan dia. Buat betul-betul lah. Buat betul-betul. Kalau nak buat, kalau tak berani, angkat handbrake dulu lagi. Nah, dia dua. Bak ni,
Kalau tak berani, hang masuk pergi api lah tu, parking tu. Jangan duduk pergi. Kalau hak berani, hak berhenti macam berhenti api merah tu, hak kat handbrake saja. Nak pergi juga, tunggu lampu hijau. Nampak dia? Gitu je lah. Kalau tak berani, hang masuk parking tu, masuk pergi api, senyap kereta situ, bukuh kereta tu, jangan duduk naik. Nah, jangan membebankan perempuan dengan perangai yang menyebabkan kita orang lelaki ni duk rasa sedap boleh kahwin ramai tapi perempuan yang tanggung. Sebab apa? Sebab mungkin orang perempuan ni dia jiwa dia lain. Kita kena banyak berbincang dengan dia. Ada orang yang buka ustazah pun dia, tapi boleh ada dia kata, bang, nak kahwin lain boleh, sila. Tapi payahlah nak jumpa begitu. Bini kita budak gitu juga. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.